KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk 1 jam ni di mana kita nak fokus pada mata pelajaran reka bentuk grafik digital ataupun dikenali sebagai RGD bersama seorang guru yang cukup berpengalaman. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Okey murid-murid, untuk episod kali ini kita juga dibantu oleh Cikgu Bukhari dari Sekolah Pendidikan Khas Selangor Shah Alam selaku juru bahasa isyarat kita. Hai Cikgu, terima kasih. Dan tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bawakan ke studio Cikgu Aziz. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Terima kasih, sihat. Sihat ya Cikgu? Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital, RGD. Tapi topik apakah yang akan kita fokus hari ini Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan modul 5 penghasilan karya reka bentuk periklanan. Oh, pengiklanan. Okay. Dalam bahasa Inggerisnya adalah advertising. Advertising. Okey, faham. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada maksud periklanan. Yang ni adalah secara teori. Apa maksud periklanan tersebut? Periklanan adalah komunikasi melalui media yang dibayar oleh syarikat ataupun organisasi. Individu dengan menggunakan iklan yang dapat memberikan informasi kepada audien. Seterusnya, bentuk pesanan dia adalah produk perkhidmatan yang disampaikan melalui media percetakan ataupun elektronik. Dan seterusnya, kalau kita nak tengok periklanan itu, dia ada ciri dia. Kalau nak tahu, yang pertama bersifat terbuka, tidak peribadi, ringkas, kreatif dan menepati sasaran audiens atau pengguna. Okey, faham Cikgu. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh. Kita tengok gambar. So gambar kalau sini kita tengok tujuan mempromosi itu adalah untuk nak menarik minat. Nak bagi tahu kepada pengguna. Kalau tengok yang pertama gambar tersebut, kalau Chris, apa gambar yang pertama tu? Yang tu chocolate cookies. Okey, dia ini kita namakan dia adalah papan iklan ataupun billboard. Selalu ada dekat lebuh raya kan, kita boleh tengok. Okey. Nampak banyak juga. Okey, seterusnya iaitu poster. Poster yang berkaitan dengan hentikan pencemaran. Okey, yang terakhir sekali mandangkan lapar tak tengok gambar ni? Lapar Cikgu. Okey, ni iklan berkaitan dengan burger ataupun mempromosi produk makanan. Okey. Jadi yang pertama tadi billboard atau papan iklan, yang kedua poster. Yang ketiga iklan. Promosi untuk produk makanan. Promosi. Okey, faham. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan reka bentuk periklanan. Jadi kepentingan ini kalau kita tengok untuk slide yang ni ada 3. Kita tengok yang tulisan garis tu, maklumat mesti jelas, ringkas, mudah faham. Okey. Maksudnya kalau iklan tu kita senang faham, maknanya tu iklan tu terbaiklah. Okey. Dan yang kedua, apabila iklan ni wujud ataupun kita menghasilkan iklan, ia mudah untuk pengguna bandingkan antara iklan tersebut. Okey, contoh kalau kita tengok yang 2 ni, yang pertama itu adalah gambar produk, kan? Okey, yang kedua gambar produk juga tetapi kereta. Okey, yang ketiga ni tadi gambaran tentang kualiti produk. Yang pertama kita tengok poster yang warna merah itu, produk tentang apa, Chris? Yang tu makeup Cikgu, betul tak? Ya, betul. Skincare. Skincare. Okey, yang keduanya kita tengok lebih kepada warna putih iaitu mempromosi kereta. Iaitu gambaran tentang kualiti produk atau perkhidmatan kepada audiens. Okey. Seterusnya, kepentingan dia lagi yang nombor 4 iaitu reka bentuk periklanan mestilah kreatif. Mudah diingati. Nombor 5 menimbulkan keyakinan. Nombor 6 iaitu kepelbagaian media dan platform. Okey, sebelah tu boleh nampak tak Chris? Poster tentang apa tu? Paiti. Pernah makan tak?
Pernah cikgu. Okey. Di Penang kan? Ya, Penang ada. Penang Tapi ada. kalau kita tengok asal dia adalah daripada Singapura. Yang ni adalah poster berkaitan makanan dan dalam masa yang sama kita mempromosi. Kita menyampaikan informasi kepada pengguna. Okey. Jadi kat sini kita tengok kepada perbandingan. Okey, perbandingan dekat sini kalau kita tengok media cetak dia ada dua. Satu media cetak, satu media elektronik. Okey, kalau kita tengok yang warna kuning itu iaitu iklan tentang cara untuk menonton didik TV. Kan? Iklan ni kan secara digital selalunya lah. Dan yang sebelah itu adalah itu poster. Ya, saya. Okey. Yang ni adalah poster secara digital juga iaitu berkaitan nak menyampaikan macam nak bagi tahu bila waktu programnya kan. Okey. Jadi kita tengok kat situ kalau media cetak ni kelebihan dia bahan iklan disampaikan secara bercetak. Contoh surat khabar, majalah dan juga katalog, poster dan kad perniagaan. Okey, seterusnya bersifat statik. Bersifat statik ni maksudnya macam contoh ni, dia duduk di sini sahaja. Dia tak gerak? Dia tak gerak. Melainkan kalau kita ambil dan kita gerakkan atau kita bagi kepada pengguna. Lepas tu, selepas itu iklan bersifat visual, gambaran. Iklan yang disampaikan kekal dan sukar untuk dikemaskini. Ialah bila kita dah cetak, kalau kita nak ubah, kita kena ulang cetak kembali. Okey, akhirnya yang terakhir iaitu maklumat terhad. Bila kita nak cetak yang kedua, kita ubah informasinya agak terhad. Okey. Cikgu, yang banting ni pun media cetak kan? Ya, ini media cetak. Cuma media bahan yang digunakan tu berbeza. Okey. Yang seterusnya media elektronik, bahan iklan disampaikan melalui peralatan elektronik. Okey. Iaitu melalui radio, televisyen, internet, papan iklan digital pun dah ada sekarang ni. LED billboard. Nampak. Okey, dan juga gadget lah seperti telefon, tab kan. Okey, bersifat dynamic, selalu gerak-gerak. Okey, dynamic itu maksudnya bergerak lah. Okey, interaktif, menarik minat. Okey, seterusnya bersifat audio visual. Bila iklan tu dia ada audio dan dia ada visual gambaran. Okey, iklan yang disampaikan mudah dikemaskini dan akhir sekali maklumat lebih banyak dan meluas. Senang untuk diperolehi. Mudahlah kata. Okey. Okey, dah sampai kepada soalan. Oh, ada soalan? Okey. Okey, soalan dekat sini. Nyatakan dua jenis kaedah periklanan yang Chris dah pelajari. Okey. Baik, murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Okey. Okey, nyatakan dua jenis. Yang ni cikgu baru saja mengajar tadi. Ya, saya. Media cetak dan juga media elektronik. Betul tak? Betul. Okey. So dua kaedah periklanan ini yang memang selalulah kita soalan ini memang kita akan tanya dan kalau murid dapat mengetahui, dapat faham bermakna dia faham apa ilmu yang disampaikan. Okey, yang kedua kita tengok pada soalan nombor 2, mengapakah media elektronik menjadi pilihan periklan pada hari ini kepada audien? Mengapa? Yang ni kebat sedikit. Okey. Saya rasa sebab lebih senang, lebih mudah diakses. Okey. Lagi ada apa? Tidak terhad, cikgu. Okey, betul. Tepat. So, ini adalah jawapan dia. Media elektronik menjadi pilihan periklan kerana mudah diakses, jimat dan mudah dibaca di mana-mana. Baik. Cikgu, jadi Chris ada dapat markah apa-apa tak? Boleh, alhamdulillah, cemerlang. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita berehat sebentar boleh? Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Azzi untuk RGD Menengah Atas Didik TV KPM.
Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran RGD. Reka bentuk grafik digital bersama dengan Cikgu Azi. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apakah fokus kita untuk segmen ini Cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen ini, bahagian ini kita akan belajar berkaitan dengan keperluan bahan promosi. Okey, keperluan ini kita akan tengok jenis-jenis periklanan. Okey. Yang pertama kita belajar berkaitan dengan gegantung dalam bahasa Melayunya. Gegantung. Tetapi yang biasa kita panggil yang sebelah Chris tu adalah Banting. banting. Okey. Jadi dekat sini apakah maksud banting tersebut? Okey, banting ni ialah jaluran kain dalam posisi menegak dan diletakkan di kawasan kumpulan sasaran. Dan yang ni adalah ukuran saiz dia. Yang biasa yang kita gunalah 3 kali 2 kaki. Dia kira kaki. Yang ada pada Chris itu adalah 2 kali 6 kaki. 2 kali 6. Ya. Okey, faham. Okey. Dan bahan yang ada di bahan yang pada banting ni adalah bahan tropulin. Tropulin. Ia plastik. Okey. Dia plastik tapi macam kain lah. Bila kena hujan tu dia tak ada basah lah. Okey. Okey, contoh dia adalah sambutan perayaan, jualan atau kempen. Biasanya ini untuk kategori pertama. Chris akan nampak ni di expo je. Ya. Banyak. Ini antara bahan yang paling murah yang boleh kita dapati sekarang. Okey. Dan kita pergi yang kedua, iaitu jenis dia adalah promosi berkaitan dengan kain rentang. Selalu kita panggil adalah banner. Selalu kita panggil banner kan. Banner. Okey, yang ni format posisi dia adalah melentang. Secara melentang. Jadi gambaran dia kalau di situ yang air situ. Itu adalah dalam bentuk skala. Okey. Ukuran dia 4 kali 10 kaki ataupun 2 kali 6 kaki itu tinggi dan juga lebar. Itu biasa. Okey, contoh bahan dia sama, tropulin, sintetik, polyester, vinil. Polyester ni selalunya dia seperti macam kain sedikit. Okey. Sambutan boleh digunakan untuk sambutan perayaan. Itu contohlah yang kita tengok pada skrin tu, contoh kejohanan merentah desa kan. Dia digantung. Okey. Seterusnya adalah risalah. Okey, risalah ni ada risalah ni iaitu helaian yang bercetak informasi. Okey. Risalah ni dia lebih banyak informasi yang dimasukkan di dalam kertas dan juga untuk bagi tahu kepada pengguna. Kita boleh bawa ke mana-mana lah, boleh angkat lah katakan. Okey, kalau kat sini Cikgu, yang ni dalam bahasa Inggeris brochure kan? Brochure. Pamphlet. Tapi brochure berlipat banyak. Yang ni bukan? Risalah sekeping. Faham. Pamphlet lebih mudah lagi. Dia 3 beradik ni tapi berbeza. Wow, okey, menarik. Jadi kalau kita tengok ini risalah ni sekeping sahaja. Faham. Sekeping ni maksudnya kita ambil sekeping dan kita boleh bagi kepada pengguna. Okey. Dah tahu dah. Flyer. Yes, flyers dalam bahasa yang selalu kita guna. Bahasa Melayunya risalah. Okey. Jadi kalau kita tengok pada yang slide, yang ni nararai iaitu risalah berkaitan dengan untuk melaksanakan ekspedisi. Yang di sini ya. Cikgu, biasanya untuk risalah ni kita guna bahan apa cikgu? Kertas saja. Boleh jadi kertas. Ataupun boleh jadi juga paling mudah kertas lah. Kertas pun dia berbagai jenis. Kalau Chris dah rasa tu tadi kan, permukaan dia agak licin. Betul, yang ni yang tu kasar sedikit. Okey. Jadi bahan dia ni adalah daripada glossy paper. Kertas glossy, kertas licin. Okey, dan kertas juga ada ketebalan. Berbeza-beza. Macam contoh yang ni kertas simili. Ada juga kita cetak atas kertas seperti ini. Ni simili paper panggil. Okey, kalau kita tengok saiz dekat situ ada B5, A4, A5 dan itu adalah ikut cm dia. Yang ni kita boleh cetak menggunakan inkjet paper printer ataupun pencetak inkjet lah. Okey. Jenis kertas tadi glossy, matte paper, art paper, craft paper. Kalau macam kertas macam ni matte lah kan cikgu? Ini pencetakan secara digital dia adalah laser. Okey. Sebab pencetakan laser dia menggunakan dakwat serbuk. Kalau inkjet dia menggunakan inkjet guna dakwat dia cecair. Okey, faham. Okey. Seterusnya kita pergi kepada poster.
Okey, poster ini adalah ada saiz A2, A2, A3 atau A4. Ni ukuran dia lah. Okey. Okey. Dan yang seterusnya jenis kertas juga sama, glossy, semi glossy, matte. Matte tu yang jenis dia lembut sedikit. Kita rasa smooth saja. Okey. Okey, penggunaan dia untuk jualan mega, pameran, karnival. Okey, ini poster. Yang seterusnya iklan interaktif. Yang ni yang baharu. Okey, iklan interaktif ni selalunya akan digunakan pakai untuk kita letak kepala atas untuk yang ni saya channel, iaitu channel saya, channel YouTube. Yang ni kita panggil dia channel art. Ini YouTube banner lah. YouTube banner. Okey, faham. Okey, jadi dekat sini rekaan iklan itu mempunyai saiz rekaan dan juga resolusi yang rendah. Kalau tadi, kalau yang ini untuk setting penetapan dia di dalam komputer, resolusinya adalah tinggi. Minimal 300 dpi, dot per inch. Tetapi kalau dalam channel art ini kita rendahkan 72 dpi. Nanti kalau tinggi, nanti dia dia lambat untuk dia nak masuk di dalam internet tersebut. Okey. Okey, seterusnya ukuran mengikut spesifikasi platform. Kalau kata saiz kita nak masuk dekat mana? Dalam laman web, blog ataupun dalam pembentangan. Seperti ini pembentangan. Okey. Okey. Jadi kalau atau dikenali juga banner ads. Banner ads. Okey. Ada soalan. Ada soalan. Okey. Soalan dia, nyatakan bahan promosi yang sesuai untuk audiens atau pengguna untuk mengetahui lebih lanjut tempat-tempat menarik. Ini kebat juga ni. Kalau ikut Chris, risalah dalam bentuk berlipat boleh tak? Okey, boleh. Brosur. Selalunya kita kalau kata nak tengok tempat yang menarik, kan dia banyak informasi kan? Jadinya brosur yang berlipat. Okey. Betul tu. Okey, soalan yang kedua. Apakah perbezaan format komposisi, iaitu reka letak, antara kain rentang dengan gegantung? Okey. Gegantung secara menegak saiz dia. Menegak. Okey, kain rentang secara melintang. Melintang, ya. Selalunya dalam soalan peperiksaan, kalau salah meletakkan format, markah akan hilang. Ya, dekat situ. Sebab tu pentingnya murid mengenal pasti bagaimana reka letak itu. Kalau banting memang semestinya menegak. Okey. Dan kalau kain rentang tu mestinya melintang. Kalau dia buat menegak, hilang markah sangat banyaklah kat situ. Walaupun rekaan yang dilukis tu cantik. Habis. Baiklah cikgu, jadi berapa markah yang Chris dapat untuk soalan ni? Kalau kat sini 10 per 10 lah, 5 markah. 10 per 10. Baiklah. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Boleh ya cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada murid-murid yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Azzi di slot menengah atas di TV KPM. KPM. Apa khabar semua? Saya Chris MJ temankan anda di slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran RGT ataupun reka bentuk grafik digital tingkatan 5 dengan topik kita pengiklanan bersama Cikgu Azzi. Baiklah cikgu, Chris pun dah tak sabar. Sekarang kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, seterusnya kita akan tengok iaitu dekat slide kita yang menghasilkan reka bentuk grafik promosi iaitu ciri periklanan yang baik menggunakan perisian. Okey, untuk nak hasilkan contoh nak hasilkan banting ni, dia ada perisian yang boleh digunakan untuk kita buat reka bentuk. Yang ni semualah cikgu, perisian dia. Okey. Jadi dekat sini macam saya antara guru yang mengamalkan pembelajaran berasaskan projek sebenar. Bermaksudnya walaupun banting dia dibina, bermaknanya boleh diguna pakai. Dan memang perkhidmatan itu telah pun diwujudkan oleh murid. Okey. Jadi untuk tahun ini
kami melaksanakan program perantis pereka muda grafik. Murid akan diajar bagaimana menjadi pereka grafik dan mereka menghasilkan bahan promosi periklanan. Wah, hebatnya cikgu. Okey, jadi kalau kita tengok yang ni adalah murid yang terlibat, iaitu dia menghasilkan poster. Okey. Jadi kita tengok itu mereka tengah melakukan gerak kerja lah. Okey, kita tengok dia punya ciri periklanan. Pertama, spesifik kepada audien. Kedua, mesej jelas, ikut tema, dan akhir sekali adalah fokus kepada rekaan yang menarik. Okey, yang ni yang paling penting ni, iaitu proses gerak kerja mengikut fasa. Dia ada fasa dia. Okey, jadi untuk fasa yang pertama iaitu proses pengolahan idea. Proses pengolahan idea ni adalah perkara yang paling perlu kita titik beratkan, sebab kalau idea tak cantik ataupun idea tak menarik, nanti iklan pun tak berapa menarik. Okey, iaitu langkah yang pertama, brainstorming idea, ataupun kita membuat pemetaan pemikiran bagaimana kita nak hasilkan kempen atau promosi dia. Okey, yang kedua, kajian lapangan visual. Maksudnya kalau kata tadi macam contoh pada yang ada banting di belakang ni, kempen infak prihatin. Okey, kempen infak prihatin ini iaitu kempen untuk kumpul dana. Okey, kalau sebelum ni kita infak atau sedekah ni menggunakan wang, betul tak? Betul. Okey, tapi yang ni kita sedekah duit tetapi kita tukarkan dalam bentuk produk dan kita bagi kepada mereka yang memerlukan. Okey. Jadi kajian visual tu apa? Contoh produk dia nak berkaitan dengan jeli gamat. So kita carilah gambar gamat apa semua kan. Okey. Dan seterusnya kita cetak gambar visual tersebut dan kita buat sesi konsultasi yang nombor 4 ini. Sesi konsultasi ni maksudnya murid datang kepada guru dan juga kita pilih gambar. Okey, ni fasa yang kedua, practical manual. Nanti saya akan terangkan secara terperinci. Okey, boleh cikgu. Okey, practical yang fasa kedua ni maksudnya kita dah start untuk nak melukis. Okey, kita akan buat lakaran kecil, lakaran kasar, 6 lakaran kecil minimal untuk pentafsiran. Sebab tu kita akan pilih daripada lakaran kecil, kita akan pergi pada lakaran kasar 3 unit lakaran dan seterusnya pergi lakaran komprehensif. Okey, dekat sini saya nak mudahkan, kita akan guna aplikasi cam scanner. Boleh guna telefon saja, kita akan scan dan kita akan masukkan dalam secara digital. Kita akan pergi ke fasa yang ketiga. Boleh dapat file PDF terus saja ke, betul tak? JPEG. Kita start dengan JPEG punya format file. And then fasa yang ketiga, proses tekapan, kita tracing. Penyuntingan ni boleh guna Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Ini nama dia perisian tadi. Okey. Seterusnya kita akan, setiap fasa ini dia akan dibimbing oleh guru. Okey, kita masuk fasa yang keempat iaitu penyudahan ataupun finishing. Yang ni kita dah siap semua rekaan and then seterusnya kita akan pamerkan. Okey, kita tengok satu. Okey, ni tadi proses pengolahan, brainstorming idea. Okey, yang ni peta pemikiran ni maksudnya kita boleh contoh-conting je. Yang ni murid yang buat lah cikgu? Ya. Ni hasil tangan murid lah yang hasilkan. So dalam kata dia nak dapatkan idea dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada proses praktikal. Yang ni kita lukis. Yang ni adalah lakaran kecil. Kalau di sini saya buat 10. Okey. Dan kita akan pilih mana yang terbaik. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada lakaran kasar. Okey, lakaran kasar ni kita dah pilih daripada lakaran kecil tadi dan dia akan pergi kepada idea yang lebih terperinci. Seterusnya, okey, ni lakaran komprehensif. Ini idea awal. Dia lukis secara idea awal dan yang ni secara digitalnya. Okey. Okey. Yang ni kita tengok pada proses tekapan. Dia ada fasa proses dia nak buat secara digital. Okey, langkah pertama kita kena pasti software apa. Okey, langkah yang kedua, tetapkan saiz. Lepas ni kita akan buat demo. Okey. Baik. Okey. Jadi langkah yang ketiga, masukkan image. Langkah yang keempat, masukkan teks. Langkah yang kelima adalah kita masukkan ikon untuk yang nak dihubungi kan. Secara jelas. Langkah keenam, susun karya ikut komposisi. Okey, langkah ketujuh, okey, yang ni adalah bahasa arahan. Yang ni dalam penting ni. Bahasa arahan ni maksudnya kita saya akan buat secara demonstrasi selepas ini. Dan langkah yang ke-8, reka letak bentuk. Okey, faham. Jadi, yang ini adalah murid yang menghasilkan rekaan ini.
Oh, ini murid yang hasilkan? Yang ni pun lelaki. cikgu? Wow, okey. cantiknya. Jadi kita akan pergi demonstrasi lah. Okey, Kan? baiklah cikgu. Betul. Kita ni bila nak belajar pun, Chris lebih suka belajar secara praktikal, cikgu. Praktikal, bukan amalinya. sekadar teori saja. Ya. Okey, baiklah murid-murid yang untuk bagi yang sedang menonton sekarang, okey, boleh tumpukan perhatian, okey. Okey, untuk murid-murid RGD, jom kita saksikan demonstrasi cikgu untuk menghasilkan karya. Ya. Karya poster Nah, banting yang di belakang ni. Banting yang belakang ni. Okey. Okey, nampak ni kita boleh nampak perisian, ada font-font, ada berlainan sikit, ada gambar jeli gamat kat sini. Tajuk dia pun kempen infak prihatin. Okey, faham. Jadi yang pertama sekali kita akan tentukan perisian apa. Okey. Jadi dekat sini saya memilih perisian Adobe Illustrator. Jadi Baik. yang ni adalah paparan antara muka perisian Adobe Illustrator. Senang untuk kita uruskan untuk gambar yang bersifat vektor. Okey. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi file. Tadi kan ada langkah-langkah tadi kan? Ya. Ni langkah dia. Pergi file, kita buka new paparan. And then kita tentukan tetapan. Yang ni kita panggil dia tetapan. Okey, so saya pilih inci. Yang ini, okey. Iaitu ini format dia adalah secara menegak. Sebab dia banting kan, cikgu? Menegak. Okey. Dan kita tekan okey lah. Ini paparan yang ini adalah kawasan kerja kita. Okey, jadi kalau kita nak buat seperti banting yang di belakang itu, kita tentukan saiz dia, ambil rectangular tool. Tool ni memang nama dia yang ni lah, rectangular tool. Okey. Dan kita klik 2 kali, kita tentukan saiz. Di sini saya tentukan saiz 3 kali, lebar dia 3 dan panjang dia adalah 9. So dia akan dapat macam ini. Okey. Ni kita letak tengah lah. Okey, dah nampak bentuk dia dah. Bentuk dia sahaja dulu Okey. Kalau pada awalnya kadang-kadang yang di tepi ini, toolbox ini pertamanya kita memang kena hafal. Sebab banyak ni toolbox. Kena ni, hafal, cikgu? Ya. Kena hafal. Okey. Selepas itu, kalau kita tengok, dia ada elemen di belakang. Betul kan? Elemen apa, cikgu? Elemen contoh, ada tulisan. Ada and then teks. ada image. Okey, image. Dan juga dia ada kesan khas. Contoh yang ni? Ya, kesan khas. So jadi kesan khas ini yang kita nak masukkan di dalam ruangan ini. Okey. Okey, jadi untuk masukkan warna, kita tengok asas warna itu adalah warna hijau. Kan hijau tekos warna asas dia kan. Okey. Jadi dekat sini warna dia ini kita klik pada swatches. Yang ni kita panggil dia pilihan kotak warna. Okey, kita pilih ini warna dia. Okey. Kan warna asas dia. Jadi kat kawasan ini, yang ini adalah bahagian line tepi. Jadi kita tak perlukan, kita palangkan dia sahaja. Okey. So ini asas dia. Jadi kita masukkan bentuk yang seterusnya. Ini untuk proses tekapan kita masukkan gambar. Saya pilih dulu gambar untuk kesan arabesque yang di belakang tu. Arabesque? Yang belakang, yang bentuk corak-corak tu. Yang ni? Ya, saya. Okey, so yang ini kita ambil image ini, kita open. Okey, dan kita copy. Ctrl C adalah shortcut untuk copy dan kita paste kawasan sini. Dan ni boleh besarkan. Okey, ni kita besarkan, tekan shift. Tekan shift ni sebab kita nak bagi sama besar. Okey. Jadi yang seterusnya, kalau kita tak guna ni, kita buanglah. Mantaplah teknik cikgu ni. Ini basic. Ini asas. Asas saja. Okey, kalau kita tengok dia ada pattern dekat situ. Okey, pattern dekat situ, kita pergi pada sini bentuk. Yang pattern yang mana, cikgu? Yang ni? Ya, saya. Yang atas dulu. Kita ambil yang atas dulu. Ya. Kita ambil sini sedikit dan fokus sini. Yang ini kenapa dia jadi terus berwarna? Sebab kita colorkan atau warnakan bahagian dalam. Jadi kita tukar untuk swatches bahagian sini. Kan? Dia jadi garisan sahaja. Okey, kita klik dan kita tengok pattern di situ. And then seterusnya kita cantum balik. Cantum ni sebabnya kita nakkan saiz ini sahaja. Bila nak klik ni, kita kena bawa dia ke atas ini. Kita klik pada garisan dia sahaja, kan? Faham. Okey. Dan yang ini
kita akan make clipping mask. Lepas ni Chris akan buat. Oh. Okey. Okey. So kita dapat pattern ni, betul tak? Okey. Okey, kita bawa dia ke atas ini. Dah dapat corak dia. Dah dapat corak. Macam mana nak turunkan nampak dia macam tone down, kabur kan? Yang tu kita kena adjust ambil opacity. Transparency. Oh, transparency. Okey. Dan kita turunkan. Okey. Okey. Jadi dia nampaklah. Okey. Untuk kesan situ. Okey. Seterusnya, bila dah dapat yang ni, kita pergi kepada tulisan. Okey, tulisan mungkin teks. Dekat tulisan, dekat dalam perisian ini, kalau tak jumpa, dia tak ada kan dekat tepi ni kan? Tepi ni tak ada kan? Kita tak ada, kita ambil dekat window. And then kita scroll dia lagi. Type. And then kita ambil character. Keluar dah tu. Ni boleh gerak. Oh, okey. Okey, character. Jadi, kan ni saiz dia kecil kan? Kita besarkan dia dulu. Okey, besar. Okey, nampak besar kan? Sebab kita memang tulis. kena senang nak nampak kan, cikgu? Campaign. Okey, campaign. Okey. Campaign infak prihatin. Infak prihatin. Okey. Okey, infak prihatin. PRIHATI. Betul kan? Betul. Prihatin, okey. Prihatin, So, campaign infak prihatin kita buat kat luar dulu. Okey, ni kan. Okey, ni nama tulisan yang ada pada banner itu adalah nama dia Hidayatullah. Dia tulisan ada nama tau. Nama font dia lah, cikgu? Ya, nama font dia. Okey. Dah jadi. Cantik. Okey. Jadi dapat. Dekat sini, kalau tengok, dia punya paragraf, iaitu pemerenggan dia adalah secara sebelah kiri. Ya. Kan? Yang di sana sebelah dia center, tengah-tengah. Jadi kita tukar dekat sinilah. Okey, tengah-tengah. Dan kita masukkan. Apabila besar, kita kecilkanlah. Yang ni boleh besarkan ya. Okey, besarkan, kita tekan kontrol positif. Okey. Yang ini kita besarkan. Okey, kita kecilkan ni. Okey, duduk. Macam mana nak buat ada kesan belakang? Yang mana? Yang warna pink. Yang ni shadow dia. Ya, shadow. Okey, yang ni kita just copy dia, Ctrl C. Okey. Kita copy. Kalau nak guna keyboard shortcut, alternate je. Tekan alternate dan tarik. Dah ada dua. Kan? Okey, yang ini kita masukkan warna yang kita nak. Merah jambu lah, cikgu. Tetapi di depannya adalah hitam, betul tak? Betul. Okey, kita letak dia rapat. Okey, tapi ni warna ni kan, dia lain kan? Lain so juga. Ini klik kanan, arrange, send to back. Okey. Sekejap ni, send to back. Okey. Send to back bermaknanya dia yang kat belakang pula. Okey. Wah, menarik sangat, cikgu. Chris nak cuba sikit boleh tak? Okey, boleh. Okey, ni kita geruk kan, ni Ctrl G dan masuk sini. Okey. Okey, ni tak nampak kan? Tak nampak sebab dia kat belakang. Bring forward. Arrange. Dah dapat dah. Chris nak cuba sikit. Kalau nak cuba, kita buat yang ini. Yang mana, cikgu? Bentuk yang ni. Okey, bentuk yang ni. Okey, Chris pergi file. Open. Okay. Sebab image kan? Pergi file image. Okey, limau. Okey, buka. Okey, copy dah. Dia. Klik dia dulu. Dia dekat sini, dia kena bagi arah. Okey, Ctrl C. Okey, pergi kat paparan ni. Okey, Ctrl V. Okey, dah kan? Okey, gerak dia tepi sikit. Dan kalau tengok pattern dia kan, dia macam nak bentuk piramid sikit kan? Betul, dia macam... Ya. Jadinya, ambil line tool. Ni, pen tool. Pen tool, klik dekat sini. Buat bentuk dahulu. Klik. Okey, tarik sini. Okey, buat bentuk macam tu. Okey. Dan sambung. Dia mesti bersambungan. Baru kita boleh dapat dia satu rupa. Okey, dah. Tapi dia gambar penuh ni dia warna kan? Ya. Okey, tukar ni. Okey, tukar. Okey. Tukar anak panah move tool. Okey, select dua-dua. Klik. Select. Okey, klik kanan. Kanan. Make clipping mask. Okey. Dah jadi. Dah jadi. Okey, bawa dia letak bahagian tengah tadi kan? Bahagian tengah. Okey.
Wow, besarkan je lah nanti susunan dia. Bestnya. Tekan bucu ni, kena tekan shift. Nanti dia tak sekata. Okey, shift. Ya. Okey. Macam mana nak turunkan dia? Klik. Transparency kan, cikgu? Ya, turunkan transparency. Transparency turunkan. Okey. Nampak kat situ? Nampak dah, cikgu. Okey, Chris dah lebih faham dah. Yang ni asas sahajalah. Okey. Yang ni asas saja. Kalau kita nak tengok yang keseluruhan, kita boleh tengok. Okey. Yang ini. Alright. Yang ni murid dah lakukan. Okey, faham. Okey, tadi kan. Susunan dia apa semua. Jadi dia ada kontra, tajuk dia and then penggunaan warna dia. Okey, memang Chris dah lebih faham lah gunakan perisian Illustrator, Adobe Illustrator. Industri juga memang menggunakan perisian ini yang mana kita mudah untuk buat penyuntingan. Okey. Baiklah, cikgu. Sudah habis ke, cikgu, atau ada lagi ada soalan ada soalan. Yes, Chris nak dapat ganjaran. Baiklah. Kita tengok ya. Okey. Jadi di sini soalan dia, berikut merupakan langkah proses menghasilkan reka bentuk bahan promosi. Poster yang menggunakan perisian tidak mengikut urutan. Jadi A, B, C, D, E. Okey, A membuat tetapan saiz poster, B menentukan perisian, C membuat tetapan jenis tulisan, D menyimpan hasil karya, E lakaran komprehensif. Okey, apakah jawapan dia, Chris? Disusun. Okey, langkah pertama E. Membuat tetapan saiz poster. Langkah kedua A. E tadi mengimbas lakaran komprehensif. Yang kedua langkah E. Yang langkah kedua A membuat tetapan saiz poster. Langkah ketiga B menentukan perisian grafik. Langkah keempat C membuat tetapan jenis tulisan, saiz dan warna font. Dan akhir sekali D menyimpan hasil karya. Okey, kita tengok apa yang betul. Ni jawapan dia. Yes, betul E, A, B, C, D. Alright, yes. Betul, cikgu. Chris dapat markah berapa ni? Okey, yang ni boleh dapat 10. 10 markah. Rezeki pagi. Baiklah, yes. Kita bagi tepukan kepada Abang Chris dan juga murid-murid di rumah. Okey, baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Azzi untuk RGD. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran RGD bersama Cikgu Azzi. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita, cikgu? Silakan. Okey, seterusnya kita akan pergi menghasilkan bahan promosi untuk tujuan periklanan, iaitu antara contoh-contoh penghasilan bahan promosi. Antaranya kad perniagaan yang kita boleh bagi kepada pelanggan kan. Seterusnya risalah. Okey, risalah jika kita lihat di tepi Chris pun ada, yang ni pun ada. Yang ni risalah, saiz dia adalah saiz A4. A4, ya. Okey. Kalau kita tengok sini, bahan promosi, kita boleh juga buat rekaan seperti voucher, kupon, tiket, kalender ataupun cenderamata. Itu antara contoh dia. Macam postcard. Ya, postcard juga antara promosi periklanan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada analisis, pentafsiran menganalisis hasil karya periklanan. Okey, ini adalah murid yang menghasilkan poster yang ada risalah yang ada di depan ni, penganjuran pertandingan e-sport. Ya, insya-Allah jika diizinkan kami akan membuat pertandingan ini pada tarikh 25 tarikh itu. So Iqmal dan juga Hakimi. Idlan. Idlan Hakimi. Okay, dan mereka ni juga adalah pemain. Sebab mereka bercita-cita untuk jadi pemain e-sport profesional. Jadi apabila masuk dalam bidang periklanan ini atau bidang reka bentuk grafik, ini adalah platform yang terbaik untuk polish mereka punya kemahiran. Okey.
Jadi kat sini penerangan dia, okey, kalau kita tengok pada yang sebelah sana, rekaan yang kali pertama. Yang warna macam hitam, warna merah jambu. Merah jambu tu, itu rekaan dia yang pertama. Ini secara digital punya rekaan. Faham. Tetapi apabila kita buat sesi konsultasi, dia menghasilkan rekaan yang seterusnya yang lebih mudah untuk orang nampak. So yang ni memang anak murid yang sediakan sepenuhnya. Jadinya bila pertama kita nakkan ada kontra tajuk dia kan. Jadi kalau kita tengok sini pun boleh ada ni iaitu tajuk pertandingan peringkat sekolah. Mereka yang mengajukan kesemuanya untuk pertandingan ini, dan juga bila poster tu jelas dan nampak, baru orang faham. Faham? Tapi kalau yang mula-mula tu saya pernah tanya kat dia juga. Rasa-rasa nak tak guna yang ni? Cikgu tak nampak lah kata. Dia tak menarik sangat tu. Jadi cikgu buat konsultasi untuk penambahbaikan. Dan kertas yang ada di sana adalah kertas simili, kertas biasa. Kertas biasa. Dan yang ni cetakan dalam glossy. Jadi proses ini, lukisan itu juga mereka lukis sendiri secara menggunakan perisian tadi. Oh, illustrator lah. Ya. Jadi dia orang lukis satu-satu. Itu tadi secara manual kita lukis guna guna pensel, takat gambar, tekak balik, itu yang proses lama. Wah, sungguh berbakat cikgu. Ya. Sebab kita nak daripada asas dia dan kita berbalik kepada yang belakang. Oh, yang ni? Yang ni apa cikgu? Okey, kita nak tengok kat sini pentaksiran dia. Boleh tak Chris tengok apakah perbezaannya? Okey, ada cikgu yang ni font berlainan. Okey. Okey, posisi dia pun lain. Okey. Lepas tu yang untuk yang ni tak ada jom tempah. Okey. Lepas tu cikgu kat sini dia nampak konten dia berlainan sikit kat bawah ni. Bukan berlainan sikit, berlainan sangat. Berlainan sangat. Ada lebih. Yang ni ada lebih, yang tu tak ada pula. Okey. Tu je kot cikgu. Okey, tahniah Chris boleh menganalisis dan tengok. Okey. Dekat sini apabila pentaksiran menganalisis ini kita lakukan, jadi murid dia akan tahu di mana kesilapan rekaan yang dihasilkan. Okey, yang kalau kita tengok pada bahagian yang belah kiri Chris ni, belah ni, okey. Yang ini adalah rekaan pertama. Rekaan pertama proses penghasilan idea secara digital dia lakukan. Tapi apabila dah semak semua balik, rupa-rupanya berlaku kesalahan yang major. Kesalahan major ni maksudnya yang langsung total sepenuhnya tak boleh digunakan. Apa kesalahan dia cikgu? Okey, adalah konten ataupun isi kandungan. Okey, isi kandungan dia memang salah. Sebab sekarang ni dia nak mempromosi tentang set sihat kasih ni. Betul. Tetapi dia punya isi kandungan dia untuk menghilangkan sakit badan. Jadi dia tak tally, maksudnya dia tak ada kaitan. Kan? Dia tak relevan, tak ikut tajuk dia. Apakah perkhidmatan yang dia nak pamerkan? Sama ada dia nak perkhidmatan kepada dia nak menghilangkan sakit badan ataupun perkhidmatan untuk yang urutan distress tu. Faham? Bila berlaku kesalahan dekat sini, mahu tidak mahu murid kena lakukan semula. Itulah risiko yang akan didapati oleh maksudnya murid belajar daripada kesilapan. Betul. Memang kalau dalam bidang reka bentuk grafik digital ni memang murid kena betul-betul teliti. Okey, selalunya yang tu murid tak nak buat. Jadi dia ulang balik. Jadi bila dia orang dah betulkan, dia dah repair balik, dia dah buat balik semula, jadi kita baru tahu rupanya banting yang dihasilkan untuk ajak audien untuk menempah sihat kasih ni, nanti dia akan dapat percuma yang produk semua itulah. Okey, jadi barulah dia ada kaitan. Dan tulisan pun sangat main peranan. Kalau harga yang sana tebal, yang sini nipis. Jadi harga ni sangat penting untuk audien tahu. Dan kita tengok juga ilustrasi dia, memang murid ni lukis secara tekapan tadi. Okey. Dan cikgu, saya nak tanya sikit, apakah elemen yang mesti ada untuk menarik perhatian audiens cikgu? Pertama, ilustrasi. Ilustrasi macam ni lah, gambar. Ilustrasi dia boleh jadi vektor, dia boleh jadi bitmap. Bitmap tu kita takat gambar orang yang realiti lah. Okey kan? Okey, seterusnya juga warna juga main peranan. Ya. Warna sangat penting. Warna yang kita ambil tu jangan terlalu pudar. Sebab penggunaan warna, kalau warna yang terang, fluorescent yang orang panggil kan. Fluorescent, tak boleh diguna pakai sebab nanti orang nak tengok banting ni di selalu tepi jalan tu tak? Betul. Kalau orang tengok silau, nanti berlaku pelanggaran pula. Okey. Jadi warna fluorescent tak boleh. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan lah. Okey, faham. Untuk cetakan juga, kalau kita tengok tadi, konten tu tadi dia terlalu rapat.
Terlalu rapat pun tidak boleh. Nanti bila cetak dia akan makan. Maksudnya dia akan potong. Dia akan terpotong. Dia akan terpotong. Kita boleh tengoklah contoh di sana. Dia akan terpotong. Yang ni lah cikgu. Ya, dia terlalu rapat. Okey, faham. Baiklah. Chris pun telah berjaya menganalisis hasil karya yang telah dihasilkan oleh murid-murid cikgu. Tapi Chris nak tanya, bagaimanakah prestasi keseluruhan Chris hari ini, cikgu? Okey. Terima kasih. Memang sangat, walaupun baru belajar, tapi boleh menganalisis dengan jelas dan boleh mengetahui di mana kesilapan, di mana pembetulan yang dibetulkan kan. Sebab ciri-ciri kalau proyek grafik ni, terutama dalam bidang periklanan, pertama ketelitian. So kita tak nak langsung nampak ada kecatatan kat situ. Kita tak nak nampak. Nanti pelanggan marah lah kan. Betul. Sebab yang ni melibatkan kos. Macam contoh yang tadi, yang rekaan pertama tadi dah salah, memang kos totally akan hangus. Kita akan gantikan dengan yang baru. Sebab kita nak dengan pelanggan yang terbaik kan. Baik, faham. Jadi Chris dapat 10/10 lah juga hari ni. Ya. Cemerlang. Baiklah cikgu, dan nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, cikgu. Silakan. Topiknya hari ini paling penting, pertama murid mengetahui apakah bahan yang sesuai untuk menghasilkan periklanan. Yang kedua, apabila bahan kita dah tahu, idea kita dah tahu, bagaimana proses pengolahan idea itu semestinya dengan pertama kajian lapangan. Yang kedua, lakaran kecil, lakaran kasar, lakaran komprehensif. Dan fasa yang seterusnya iaitu pendigitalan, proses pendigitalan menggunakan perisian. Akhirnya sekali adalah finishing tadi. So proses ini yang perlu murid ketahui. Apabila murid telah pun mengetahui semua proses ini, mereka melalui, baru kita akan taksirkan murid ini dengan dia punya nilai tahap pentaksiran itu. Faham cikgu. Dan bagaimanakah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton nak dapatkan bahan tambahan cikgu untuk topik kita hari ini? Kalau di sini macam saya selalu ingatkan kepada anak murid saya, karya kita maruah kita. Jadi buatlah kerana kita buat kerana pandangan Allah ataupun pandangan Tuhan, makanya kita tidak dikecewakan. Sebab bila kita buat sesuatu itu dengan ikhlas, segalanya akan jadi yang terbaik. Baiklah cikgu, dan bagaimanakah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah nak dapatkan bahan tambahan cikgu untuk topik kita hari ini, cikgu? So kita boleh melayari portal Delima. Di sana banyak bahan yang kita boleh dapati, dan saya juga antara pengguna portal Delima. Memang sangat senang nak dapat sekarang. Portal Delima. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bukhari selaku jurubahasa isyarat dan juga Cikgu Azi untuk kelas yang sungguh menarik hari ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di TV KPM. Bye semua.